الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إخوة الإيمان Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini insya-Allah untuk menyambung kuliah kita, iaitu pembacaan kitab Fiqhus Sirah karangan almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Di dalam bahasa Arab ni kitab yang dikenali sebagai Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah, fiqh kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kefahaman kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dikasihi Allah, insya-Allah pada malam ini kita menyambung halaman 184, yang mana kita dah masuk sedikitlah. Sebelum ini dalam halaman yang dinyatakan itu yang bertajuk pengajaran dan renungan kepada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Jadi huraian bagi peristiwa hijrah ke Taif itu telah kita bacalah. Dan juga termasuk beberapa peristiwa lain yang berlaku selepas daripada peristiwa hijrah ke Taif itu. Antaranya peristiwa beberapa kumpulan jin mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu satu. Kemudian satu lagi peristiwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Makkah dengan al-hilif ataupun bantuan perjanjian perlindungan yang diberikan oleh seorang Quraisy yang bernama Mut'im bin Adi. Begitu juga kita sebut tentang maknanya ada juga selain pada Mut'im bin Adi itu Quraisy. Kita bercakap tentang orang Quraisy yang musyrik ya. Sebagai contoh Abul Bukhturi yang kita sebut dalam akhir kuliah lepas, yang turut memberikan perlindungan, disebut oleh sebahagian riwayat akaful qaumi, orang yang antara orang yang melindungi, menahan diri dia daripada mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada diceritakan bahawa Abul Bukhturi ni meriwayatkan, menyatakan benda-benda yang Nabi tak suka dengar tentang diri baginda. Ini orang musyrik. Orang musyrik, dan disebut dalam riwayat dalam peperangan Badar, tak silap saya, bahawa ada pesanan bahawa apabila berjumpa dengan Abul Bukhturi jangan bunuh dia. Begitulah sahabat-sahabat kasih Allah. Pengajaran dan renungan, kata pengarang, sekiranya kita perhatikan dengan teliti tentang episod perantauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif ini, penderitaan dan azab sengsara yang ditemuinya sallallahu alaihi wasallam di sana, kemudian pengembalian baginda ke Makkah pula, pengembaliannya sallallahu alaihi wasallam ke Makkah pula,
Maka dapatlah kita simpulkan beberapa faktor penting. Ejaan faktor tu TUR. Sekarang TOR kan, faktor. Yang pertama kata pengarang, segala pancaroba yang merintangi jalan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya disebut khusus dimaklumi sebenarnya jalan perjuangan Rasulullah 23 tahun dakwah itu dipenuhi dengan pancaroba al-ibtila' wal-imtihan. Al-ibtila'at wal-imtihanat, ujian, pancaroba, dugaan. Tapi pengarang disebut khususnya dengan memfokuskan kepada dugaan semasa di Taif, ke Taif, merupakan sebahagian dari dugaan perjuangan tabligh dan dakwah. Itu sebut dalam akhir kuliah lepas, yang ini perenggan ni sempat kita baca kan. Tabligh, penyampaian, menyampaikan, dan dakwah. Dakwah daripada kata kerja da'a, memanggil, yad'u, sedang memanggil, dakwah lah kita dalam bahasa Melayu. Tabligh daripada kata kerja ballagha, menyampaikan, yuballighu, sedang menyampaikan. Tabligh kata nama bagi kata kerja tersebut, tabligh, penyampaian. Jemaah tabligh, jemaah yang dimaklumi itulah. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi ahli sunnah wal jamaah, di samping siddiq, amanah dan juga fatanah, satu lagi tabligh, menyampaikan. Nabi sampaikan semua, tak ada yang Nabi sembunyikan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Nabi sembunyikan, fama ballaghta risalatah, kata Allah Ta'ala, maka tidaklah engkau menyampaikan utusannya, utusan Allah Ta'ala. Kalau Nabi sembunyikan, Nabi tak ada benda yang sembunyikan. Kita dengar kalau orang belajar silat sebagai contoh, wallahu ta'ala alam, saya pun tak boleh nak menghukum sebab saya tak pernah belajar silat. Tapi kaedah ni masyhur lah tak? Kalau tok guru tu dia ada 10 jurus, anak murid dia ajar 9 jurus. Jurus yang ke-10 dia spare untuk diri dia. Wallahu ta'ala alam, sama ada dia hakikat ataupun tuduhan kepada tok-tok guru silat. Ya. Kalau benar, ini tak berapa tabligh lah. Ya. Kalau tidak benar, ini tuduhan yang berat lah pada tok-tok guru silat. Kan? Nampak sangat dia tak percaya pada anak murid dia. Kalau dia tak percaya kat anak murid dia, maknanya dia pun bukan guru yang bagus lah kan, sebab gagal mendidik anak murid dia. Bismillah. Kita nak sebut lebih-lebih pun, berapa banyak silat kita belajar, satu benda tak belajar tak, sedang nak kata korang tak. Jadi kita tinggalkan urusan itu kepada guru-guru silat, mereka juga lah yang lebih mengetahui ya. Tapi apa sahaja sahabat-sahabat dikasih Allah, sifat menyembunyikan ilmu ini tidak ada pada para rasul, tidak ada pada para rasul. Namun dalam pendekatan menyampaikan, maknanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhajud dakwah Rasulullah, kalau kita tengok ada yang Rasulullah ajar pada sahabat ini amalan-amalan ini, dan ada sahabat-sahabat Rasulullah ajar amalan-amalan ini, melihat kepada tabiat sahabat tersebut. Ini menunjukkan betapa Rasulullah mengenali setiap sahabat baginda, apa yang sesuai, apa yang tak sesuai. Itu bukan menyembunyikan, tidak. Jadi itu melihat ataupun menyingkap kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam buat kerja dakwah. Supaya macam kita sebagai contoh, kita berinteraksi dengan anak kita. Ada anak kita mungkin dari sudut ini begini. Jadi kita lebihkan dia dari sudut ini. Adapun dari sudut yang gini, dia tak berapa nak boleh pergi. Mungkin ada anak kita yang jenis teori, baca buku ni memang dia cepat je. Tapi dari segi praktikal, orang faham kata bapak lepahan, lambat je. Tapi ada seorang lagi anak kita, buku-buku ni dia bukan ahli kitab. Tak suka sangat kitab.
Tapi kita bagi dia screwdriver, kita bagi dia apa lagi, pelayar, oh cepat dia. Sekolah rendah, basikal rosak, tak payah, dia beli je tayar, abang tukar sendiri. Kita beli buku kat dia, dah habis baca, kulit pun tak buka lagi. Berbeza pendekatan. Rasulullah pun sebut khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia mengikut kadar akal mereka. Bukanlah maksud menyembunyikan apa yang patut, tapi tak. Sampaikan, tapi cara tu mungkin tengok kesesuaian orang. Tengok kesesuaian orang tersebut. Jadi sifat Rasulullah tabligh, menyampaikan. Tidak ada yang Rasulullah sembunyikan. Tapi dalam perbahasan ada sebahagian ilmu, para alim ulama sebut, sebagai contoh mungkin perbahasan sebahagian ilmu tasawuf pada orang yang masuk dalam bidang tersebut. Ada sebahagian karangan menyebut ilmu ini tidak sesuai dibicarakan pada orang awam, takut orang awam silap faham. Bukan itu yang Rasulullah tabligh ini ialah segala perkara asas di dalam agama itu, perkara-perkara yang syariat itu tak ada yang Rasulullah tak sampaikan, semua sampai pada. Tapi mungkin ada orang, sebagaimana disebut saya rasa dalam huraian syarah kepada matan, syarah kepada Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari oleh Tok Guru Pulau Mani, ada dalam mukaddimah tu, sama ada dalam tulisan Rumi, sahabat-sahabat, dalam mukaddimah tu ada disebut, sama ada Tok Guru Pulau Mani sendiri ataupun penyemak, saya tak berapa ingat, lama dah baca, ada disebut tentang perkara tersebut. Kerana dibimbangi pada orang yang baca tu, bila dia tak faham, dia silap faham. Nak pula kalau baca sendiri-sendiri lagi lah pula ni. Dan dakwah menyeru, seruan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Kata pengarang, kedatangan dan kebangkitan Rasulullah bukan sahaja menyampaikan akidah kepercayaan yang benar. Sekarang ni pengarang dia nak yakinkan kita bahawa Rasulullah ni adalah qudwah dalam semua perkara, ikutan dalam semua perkara. Tengok metod dia, macam mana dia convincekan, yakinkan kita, sahabat-sahabat ni kasih Allah. Jadi disebut, dia mula dengan premis ini dulu. Kedatangan dan kebangkitan Rasulullah bukan sahaja menyampaikan akidah kepercayaan benar kepada dunia dan alam sejagat dari soal ibadah, akhlak susila dan muamalah. Ini dimaklumi. Syariat yang datang daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam buku-buku tasawuf Islam ni, Dr. Abdul Karim Zaidan ni, kitab Al-Madkhal ila Syariah Islamiyah, saya ingat saya ada cerita tentang perkara ini, tentang definisi syariah. Syariah daripada Allah Azza wa Jalla terdiri daripada 3 perkara biasa disebut oleh para ahli ulama. Satu, akidah. Kemudian lahirlah furuk daripada akidah itu, fiqh. Yang kadang-kadang fiqh ni pun disebut, orang Melayu panggil syariat juga. Dia belajar apa kat universiti? Belajar syariah. Syariah kat universiti ni bukan syariah yang biasa digunakan, syariatullah yang bersikap umum, consist of 3 perkara tu, tak. Yang kat universiti tu bila kata dia belajar apa? Belajar syariah. Belajar universiti syariah tu maknanya belajar fiqh wa usul, biasa begitu. Bila sebut mahkamah syariah, sahabat-sahabat, biasanya mahkamah tu bicara tentang apa? Hukum hakam fiqh. Lebih limitkan lagi skop dia, hukum hakam keluarga, undang-undang Islam, betul tak? Gitu. Jadi bila sebut syariah secara tasawur dia, disebut syariatullah, 3 tu. Ayat akidah, maknanya Allah Ta'ala menurunkan syariat kepada Nabi-Nya, maknanya menurunkan akidah yang bersifat usul, asas, tunjang. Kemudian lahirlah furuk kepada kedua-duanya, iaitu syariah, dalam arti kata lain fiqh dan fiqh hukum hakam tu, yang hukum hakam berkaitan dengan perbuatan mukallaf tu. Dan satu lagi adalah akhlak. Akhlak yang dibahaskan dalam bidang tasawuf. Ada orang tak suka guna istilah tasawuf. Seingat saya antaranya almarhum pengarang sendiri, dalam satu kuliah dia,
dia sebut dia maknanya dia tak apa setuju penggunaan tasawuf tu. Tapi la musyahata, tidak ada, kita tak berdebat lah fi apa orang kata dalam istilah. Ya, kalau kita dah faham isi kandungannya, al-ibrah bil madamin laisat bil anawin, kata ulama. Pengiktibaran ialah isi kandungan, bukan namanya. Ya, tapi para ahli ulama dibahaskan juga namanya. Jadi dibahagi, bila sebut syariah itu bagi tiga. Yang bersifat usul, tunjangnya akidah. Jadi kata pengarang, bukan sahaja menyampaikan akidah kepercayaan yang benar kepada dunia dan alam sejagat. Sifat syariah, syariatullah, syariat Nabi Muhammad, dengan mengambil iktibar Nabi yang menyampaikannya. Di sini pengarang sebut sifatnya kepada dunia, bersifat dia panggil global, sahabat-sahabat, alami. Ya, dakwah Islam ni alami, global. Jadi dia salih, dakwah Islam sesuai untuk semua manusia. Tidak ada limitasi geografi, tak ada. Itu pengarang sebut tu. Dunia dan alam sejagat. Bila alam sejagat, balik pada surah Al-Fatihah tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh alam. Dalam tafsir Al-Fatihah, Al-Alamin, alam manusia, alam ghaib, alam jin, alam hayawan, semua jenis alam. Ya. Bila sebut alamin tu, sahabat-sahabat ni kasih Allah, kita pun tahu kalau belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab. Apa kategori al-alamin tu? Tanya belajar kuis sikit. Jamak apa tu? Jamak ada berapa? Nanti tanya Pak Ustaz, jamak fiqh ke jamak bahasa Arab Ustaz? Jamak fiqh ada berapa? Ada dua, jamak takdir, jamak takhir. Ini jamak bahasa Arab. Dalam tafsir mulhaq bi jamak muzakkar salim dia panggil. Ya, dia bukan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ni struktur perkataan untuk bilangan yang lebih daripada dua, tetapi untuk jenis lelaki, jenis lelaki yang berakal, itu sifat-sifat jamak muzakkar salim. Tapi kalau tak cukup sifat ni, dia ulama letak nama mulhaq, dia panggil benda yang ikut belakang. Tak apalah, sampai di situ saya tengok banyak mulut terbuka. Saya kena belajar bahasa Arab ni, sahabat-sahabat. Jadi surah Al-Fatihah itu al-alamin, seluruh alam, alam jin, alam manusia. Sebab tu kita belajar kan. Kita baca yang lepas tu. Sekumpulan jin mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Jadi memang seluruh alam, seluruh alam. Jadi jangan ada yang membataskan Islam ini hanya untuk kaum yang tertentu, geografi yang tertentu. Islam ni untuk orang Arab je. Siapa nak amal Islam balik ke zaman unta? Tidak, itu salah faham. Orang itu tidak faham tentang agama Islam, atau yang lebih teruk lagi, kalau statement itu tentang agamanya sendiri. Kalau yang buat statement itu adalah orang Islam sendiri. Jadi kata pengarang lagi, dari soal ibadah. Jadi kebiasaan orang kita faham bila sebut Islam ni ibadat ke tak? Solat, zakat, haji, nikah kahwin, begitu. Akhlak, susila, tasawuf, tazkiyatun nafs, dan muamalat, hukum jual beli, riba, sebagainya. Yang ini saya jahil sungguh, sahabat-sahabat, bab muamalat. Rasa kena talaki semula ni bab muamalat. Ya. Malah antara tugasnya juga ialah menyampaikan kepada kaum muslimin. Yang ini dia nak ditekankan oleh pengarang dalam konteks hijrah ke Taif ni. Yang pertama sekali pengarang nak sebut ialah, di samping kita ikut Rasulullah dalam semua perkara yang disebut tadi, akidah, muamalat, fiqh dan sebagainya, jadi Rasulullah nak bagi tahu kita juga ialah menyampaikan kepada kaum muslimin, iaitu kita ni semua, bahawa mereka, yakni kita, saya, sahabat-sahabat semua, mesti bersabar ketika menjalankan tugas-tugas
dan menerangkan kepada umat Islam. Maknanya Rasulullah juga menerangkan kepada umat Islam secara praktikal. Jadi Nabi walk the talk lah, orang putih kata tak. Dia bukan saja sebut, tapi Rasulullah dalam sirah Rasulullah sendiri, dalam qataif itu Rasulullah tunjuk pada kita apa erti bersabar dalam dakwah, yang sangat-sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab sabar ni yalah, sebut mudah sabar-sabar, nak buat tu susah. Rasulullah qudwah yang begitu agung yang sepatutnya kita ikut. Tapi kita, hatta ustaz yang cakap, belum tentu mampu praktis sabar ini. Sabar-sabar ni kasih Allah. Kita minta berlindunglah daripada kita berbicara benda yang kita tak buat. Minta Allah Ta'ala tidak masuk kita dalam kategori itu. Baik, lalu pengarang bawa satu ayat daripada surah Ali Imran, iaitu ayat yang terakhir, ayat yang ke-200 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu, warabitu, dan tetaplah bersiap sedia, wattaqullah, itu dia tak terjemah, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah, la'allakum tuflihun, moga-moga kamu berjaya. Dalam sebahagian terjemahan, nescaya kamu akan berjaya. Sahabat-sahabat ni kasih Allah, saya bacakan sedikit tafsir. Seingat saya ambil daripada tafsir Al-Quranul Azim, karangan ataupun susunan Al-Imam Ibnu Katsir. Kata pengarang, wa qawluhu ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ya, ini Dr. Pengarang Dr. Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti tidak mengambil pendekatan mensyarahkan menafsirkan setiap ayat yang dibawa sebagai istishhad kepada sebagai sokongan kepada satu idea yang diambil daripada peristiwa yang disebut. Tapi kita perlu tengoklah, sebab kita bukan beliau lah. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ada riwayat yang sampai kepada Hasan Al-Basri, di mana Hasan Al-Basri berkata, umiru an yasbiru ala dinihim alladhi irtadahu Allah lahum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Al-Hasan Al-Basri, memerintahkan mereka, secara khususnya para sahabat ridwanullahi alaihim, secara umumnya kita semualah umat Islam, an yasbiru ala dinihim, supaya mereka bersabar di atas agama mereka. Apa sifat agama ini? Kata Hasan Al-Basri, agama yang mana? Alladzi irtadahu Allah lahum, yang Allah Ta'ala redai buat mereka. Inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan kata Al-Imam Hasan Al-Basri, agama ini ialah wahwal Islam, adalah agama Islam. Kena bersabar. Fala yad'uhu li sarra wala li darra wala li shiddah wala li rakha hatta yamutu muslimina. Allah Akbar. Jadi kata Hasan Al-Basri, maka janganlah mereka meninggalkan agama ini li sarra, kerana kesenangan. Saya ingat saya sarra maknanya kesenangan, wala darra, dan bukan kerana kesukaran, maksud tak silap saya. Wala li syiddatin wala li rakha, jangan tinggalkan juga ketika syiddah ni suka juga, susah. Rakha waktu tenang, waktu aman. Jadi dalam kedua-dua keadaan jangan kita tinggalkan agama kita, kata Hasan Al-Basri. Kena bersabar, isbiru. Ya. Mungkin ada orang time dia susah, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bila dia senang, dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyad billah. Ada juga orang sebaliknya,
Itu pun bimbang juga sahabat-sahabat. Sekarang ni Allah Ta'ala bagi nikmat banyak kita kenderaan. Kita ada. Kan? Tu yang mari datang semayang, solat berjemaah. So, buatnya Allah Ta'ala tarik. Kenderaan tak ada apa, tak ada. Mari datang semayang jemaah. Wallahu Ta'ala alam. Jalan kaki daripada rumah kan. Sanggup tak sanggup? Itu contoh yang simple. Yang sesuai dengan maknanya realiti kita pada hari ni lah. Nak ambil berat-berat kita nak buat kerja dakwah tak? Mungkin kita tak terlibat. Kita ambil contoh yang praktikal dengan kita lah. Kita dapat berulang ke surau solat berjemaah sahabat-sahabat. Time ni okey lah kan, datang kenderaan ada. Kalau kenderaan tak ada macam mana? Surau PCH ni antara surau unik yang saya pergi sahabat-sahabat. Sebab dia atas bukit. Ya betul. Cabaran susah PCH. Lagipun saya tengok dia kawasan yang jauh daripada perumahan. Kalau macam sebahagian tempat tu dalam. Kalau ada tempat saya tu, sebutlah di Syria sebagai contoh kan, dekat dengan surau dia tu, dekat dengan rumah. Ada sebahagian tu unit rumah tu seberang jalan je. Buka pintu rumah nampak dah surau tu. Cuma tinggal lagi dia nak pergi tak nak pergi. Betul kan? Itu cerita lain pula. Tapi sahabat-sahabat ni saya tengok memang di puncak bukit. Di puncak bukit. Jadi nak tahu kita ni setara mana, janganlah minta. Ya Allah, Tuhanku, hebat tak hebat aku, ujilah aku kereta rosak. Jangan minta. Kata Rasulullah, la tatamannu liqa' al-adu wa sallallahu al-afiyah. Janganlah kamu bercita-cita nak bertemu dengan musuh. Kita kiyahlah dengan hadis Nabi tu kan, musuh tu benda yang boleh mencabar. Kita dapat nikmat, kita syukur, kita guna untuk kebaikan sahabat-sahabat. Kalau Allah Ta'ala uji kita, ini kaedah sabar, minta istiqamah dalam agama. Hebat jalan. Saya rasa kalau sahabat-sahabat semua katalah kereta rosak, saya cadangkan gini, keluar setengah jam lebih awal daripada solat maghrib, jangan balik kecuali selepas isyak. Siapa nak balik juga, lagi kita respect. Balik. Kalau duduk depan tu tak larat, rumah 3 tingkat. Itu pun tak larat. Kan? Cerita apa ni? Jauh merapu. Kata Hasan Al-Basri tadi tak? Kita jangan, dan orang beriman ni janganlah mereka meninggalkan agama mereka dalam keadaan mereka senang ataupun mereka susah. Sebab kedua-dua tu boleh jadi cabaran. Dia menghuraikan, mensyarahkan ayat yang dibawa oleh Dr. Muhammad Syahir Ramadan Al-Buti dalam kitabnya ini. Wa yusabiru al-a'da, dan hendaklah mereka bersabar. Jadi perkataan kalau kita tengok tu kan mungkin ada persoalan. Ustaz, apa beza isbiru yang pertama dengan sabiru? Ya. Dalam syarah ini, tafsir ini, sabiru itu sabar, ada alif tu. Biasanya kalau kita belajar syarah, tanya jugalah. Belajar syarah ni, dia yang belajar bahasa Arab lah. Cuba angkat tangan siapa belajar bahasa Arab. Semua tak angkat. Ustaz-ustaz, Tok Imam jangan nak tu ya, jangan menafikan. Belajar kuih. Di wazan apa tu? Sabiru. Fa'ala, fa'ilu. Bila ada alif tu, lil dalalah 'ala al-musyarakah dia panggil, menunjukkan antara maknanya musyarakah, perkongsian, buat sama-sama. Tapi kadang-kadang makna dia ada banyak makna lah, ada banyak makna. Tapi di sini para ahli ulama menafsirkan sabiru ini bersabar yang maknanya berterusan dalam khusus dalam berhadapan dengan musuh. Jadi sabar yang pertama tu lebih pada untuk diri sendiri. Tapi sabiru yang kedua tu sabar bila berdepan dengan faktor luaran, terutamanya musuh. Itu sabiru. Jadi dua perkataan tu beza maknanya. Kita tengok lebih kurang tu Ustaz. Satu ada alif, satu tak ada alif. Alif yang satu itu ada implikasi kepada tafsiran yang berbeza. Jadi Hasan Al-Basri kata, wa an yusabiru al-a'da alladhina yaktumuna dinahum. Hendaklah bersabar berhadapan dengan musuh yang cuba menyembunyikan agama mereka. Kata Ibnu Katsir lagi, ingat saya Ibnu Katsir ya, kata beliau, wa kadzalika qala ghairu wahidin min ulama salaf.
Begitulah juga pandangan bukan sahaja Al-Hasan Al-Basri, tapi bukan seorang sahaja daripada ulama salaf yang berpandangan sedemikian. Maksud isbiru wa sabiru. Kata pengarang lagi, warabitu wa ammal murabitah, ataupun lebih tepat wa ammal murabatah bagi atas, fahiyal mudawamah fi makanil ibadah wa thabat. Perkataan rabitu tu, kalau robata ni, sahabat-sahabat ni kasih Allah, robata tu dia nak dengar kuliah tak apa. Robata ni ikat. Ikat. Itu basicnya lah. Tapi rabitu di sini, daripada rabitu ni lahir perkataan ribat. Ribat. Dalam tasawuf, tarikat, saya ingat saya ada istilah ribat ini, ada guna pakai. Lalu disebut oleh mufassir, wa amal murabatah fahiyal mudawamah, konsisten. Mudawamah konsisten, istiqamah ni kekal, berterusan. Fi makanil ibadah, di tempat ibadah. Kalau dulu ada juga, seingat saya, pembahasan tentang ribat ini merujuk kepada suhur, bukan kota apa, qal'ah ni tembok tak? Tembok tempat pengawal-pengawal jaga ni. Duduk di situ. Mereka duduk berdiam di situ menjaga menjaga tempat umat Islam. Tembok-tembok tu. As-suhur dia panggil, sagarat. Seingat saya dia panggil ribat juga di situ. Kekal berada di situ. Tapi di sini ditafsirkan sebagai mudawamah fi makanil ibadah wa thabat. Mudawamah wa thabat fi makanil ibadah. Berterusan dan tetap berada di tempat beribadah. Dalam satu hadis, sahabat-sahabat dikasih Allah, Rasulullah ada guna perkataan bukanlah rabitu, tapi kata nama yang lahir daripada kata kerja rabata yurabitu ribat. Hadis yang berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yamhullahu bil khataya. Hendak tak aku beritahu kamu apa yang mana Allah Taala dengan benda itu menghapuskan khataya, dosa-dosa kamu. Lalu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yarfa'u bih darajat, dan Allah Taala angkat dengannya darajat. Darajat ni darjat. Bila jumpa darajat, mengangkat darajat ni, dalam sebahagian syarah hadis ini menyebut maksudnya antaranya ialah darjat di syurga. Ada yang menafsirkan sedemikian. Ada juga yang menafsirkan darjat di dunia. Di antara yang menarik tafsirannya darjat di syurga. Ini bersesuaian dengan hadis-hadis yang mengatakan syurga ini ada banyak darjat. Ada yang kata 100 darjat, ada yang kata 500 darjat. Darjat ni tingkatan. Seingat saya antara satu tingkat dengan satu tingkat yang lain, bainas sama'i wal ard, antara langit dengan bumi. Jadi semakin tinggi seseorang itu di sisi Allah Taala, semakin tinggilah darjatnya di dalam syurga. Yang mana luasnya adalah antara langit dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang mana luasnya pun macam samawat, 7 petala langit dan juga bumi. Itu keluasan dia. Jadi wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat darjat. Lalu disebut oleh Rasulullah isbagul wudu indal makarih. Yang pertama, meratakan wudu di sisi makarih. Ketika suasana kita tak suka nak meratakan wudu itu. Bila, sebagai contoh, masa saya belajar dulu, antara wudu disebut, sebagai contoh, ambil wudu musim sejuk. Saya belajar di Jordan, sahabat-sahabat, ada salji. Itu memang tak suka sungguh lah. Jadi isbahul wudu, isbah maknanya meratakan wudu pada waktu kita tak suka. Mungkin kiyah kita di Malaysia ni, Allah Ta'ala alam, mungkin musim apa? Musim terkujuh lah. Musim banjir.
Mungkin kita tak suka ambil wuduk sebab sejuk. Bukan tak suka, maknanya cabaran terlebih. Cabaran terlebih. Jadi meratakan wuduk indal makarih ketika makarih, suasana ataupun kita tak apa selesa. Lalu disebut oleh Rasulullah lagi yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyakkan langkah ke masjid. Maknanya selalu pergi masjid lah. Ada juga yang memahami secara literal, jalan kaki memang dia kecilkan langkah. Memang kecilkan langkah. Jangan buat gelak sahabat-sahabat. Sebab yang buat ni sahabat Nabi. Siapa kita berbanding dengan sahabat Nabi? Jadi Allah. Masuk tu baik. Sikit lagi sahabat-sahabat. Wa kasratul khuta ilal masajid. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa intidharus salah ba'da salah. Satu lagi ialah perbuatan menunggu daripada satu solat ke satu solat. Kemudian Rasulullah sebut apa dia? Rasulullah kata, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Itulah ar-ribat. Nabi ulang 3 kali. Dalikum tu isim isyarah, kata nama tunjuk yang tunjuk kepada 3 perkara yang Nabi sebut tadi. Itulah pengikat yang ditafsirkan oleh para alim ulama, mudawamah fi makanil ibadah wassabat. Sentiasa nak konsisten dalam makna tempat ibadah, ataupun mungkin kalau saya faham sahabat-sahabat, nak konsisten dalam beribadah. Jaga solat Jumaat, ambil wuduk, solat berjemaah, bukan solat Jumaat, solat berjemaah. Datang solat berjemaah ke masjid, ke surau, ambil wuduk dengan baik. Tunggu antara satu solat. Sifat orang yang beriman tak, orang baik. Tunggu dah masuk waktu solat. Bila solat yang lain. Tapi sebab kita masuk isyak, bolehlah berhenti. Kan ada yang marah guna hadis ni ke saya pula. Di sebelum tu sahabat-sahabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata pengarang rahimahullah, dan bertawakkallah kepada Allah, supaya kamu berjaya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saya rasa itu bukan terjemahan pada pada ayat Al-Quran tu. Bertawakallah kepada Allah supaya kamu berjaya. Kalau terjemahan ayat Quran, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah, moga-moga kamu berjaya. Rasulullah telah mengajar kita secara praktikal cara-cara menunaikan ibadah. Mula dia masuk kepada cara dia nak berdebat dengan menggunakan betapa sebahagian besar manusia berhujah mengikut Rasulullah dalam perkara ibadah, tapi tidak dalam perkara yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup sekadar ini sahabat-sahabat dikasihi Allah. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita tengok hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, dan sedikit pembahasan fiqh tentang istinbat daripada hadis ini. Saya rasa boleh juga kita lihat keseluruhan hadis ini. Apa yang mendorong Rasulullah sebut, apa cerita di sebalik solatlah sebagaimana kamu melihat aku solat. Sebenarnya ada cerita di sebalik hadis ini. Ada cerita. Boleh kita baca. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzab wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa samiun 'alim. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.